بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد. Yang dikasihi tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar, semoga sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kebaikan, nikmat, kurniaan dan anugerah ke atas kita semua, yang dengan kebaikan tersebut pada saat ini kita berada di dalam keadaan yang sangat selesa, sehat dan sebagainya. Jadi kita sentiasalah bermuhasabah dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah bagi kepada kita, supaya akan timbul rasa bersyukur dalam diri kita terhadap nikmat-nikmat tersebut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna 'adabi lasyadid." Sesungguhnya kalian bersyukur dengan nikmat-nikmat yang telah Kukurniakan, la azidannakum, nescaya pastilah saya akan tambahkan nikmat tersebut. Pastilah saya akan tambahkan nikmat tersebut. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, kalau kamu tidak bersyukur, kalau kamu kufur dengan nikmat tersebut, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab seksaanku sangatlah pedih, iaitu kepada orang-orang yang kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, ada kalanya kita perlu bermuhasabah, bertanyakan kepada diri, adakah kita ini bersyukur dengan nikmat Allah ataupun sebaliknya, wal'iyadzubillah. Jadi pagi ini tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita akan teruskan pengajian kita dengan mempelajari kitab Fathul Mu'in binaqdi Kitabil Arba'in. Dan terima kasih kepada sesiapa yang sedang bersama dengan kita pada pagi ini. Alhamdulillah, bersama dengan kita sekarang Tuan Khairul Anwar Samsudin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan kerana bersama dengan saya pada pagi ini, dengan harapan semoga ada manfaat yang kita dapat sama-sama dengan perkongsian ilmu, dengan majlis ilmu kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Jadi seperti kebiasaannya lah, saya nak sebut tentang kelas kita, pengajian kita ni, pengajian apa? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pengajian kita ni mempelajari satu kitab yang tajuk dia kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in, kalau kitab Fathul Mu'in ni ada beberapa jenis kitab, kita jangan confuse. Ada namanya kitab Fathul Mu'in karangan Imam Zainuddin Al-Malibari. Ini kitab fiqh, kitab fiqh Syafi'i yang sangat masyhur, yang dipelajari di semua tempat. Itu Fathul Mu'in juga. Dan biasanya kalau kita sebut secara umum kitab Fathul Mu'in, maka dipahaminya itu kitab Fathul Mu'in yang fiqh Syafi'i itu, karangan Al-Imam Zainuddin Malibari. Kitab ini masyhur satu dunia. Semua tempat orang belajar tentang kitab Fathul Mu'in ni. Tapi kitab yang kita sedang belajar ni pun nama dia Fathul Mu'in juga. Tapi karangan ulama lain dengan topik yang berbeza, dengan cerita yang berbeza. Kitab kita ni tajuk dia Fathul Mu'in
Binaqdi Kitabil Arba'in, karangan Said Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Topik dia pun bukanlah ilmu fiqh Syafi'i. Ya, bukan fiqh Syafi'i. Topik dia cerita pasal apa? Topik dia mengupas tentang bagaimana sepatutnya cara-cara untuk kita berinteraksi dengan hadis-hadis Nabi SAW yang bersifat mutasyabihat. Tu dia. Dan kita pun dah beberapa kali jugalah, ya, kita dah kupas tentang apakah maksud hadis mutasyabihat. Ya, apakah maksud hadis mutasyabihat? Jadi hadis mutasyabihat itu adalah hadis-hadis Nabi SAW yang mempunyai makna yang sama-sama, makna yang tidak jelas. Hadis-hadis mutasyabihat ini, tuan-tuan dan puan-puan, makna dia tidak jelas bagi kita. Iaitu hadis-hadis yang pada zahirnya, ya, seolah-olah mengisbatkan sifat-sifat makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu hadis-hadis mutasyabihat. Zahirnya seolah-olah dan menyatakan Allah ada sifat, makhluk ada sifat tu, ada sifat ni. Ini hadis-hadis mutasyabihat. Para alim ulama secara turun-temurun telah mengajarkan kepada kita semua bagaimana untuk memahami hadis-hadis ini. Ada caranya, ada kaedahnya, ada metodnya yang khusus untuk macam mana kita nak berinteraksi memahami hadis-hadis ini. Yang pastinya, tuan-tuan dan puan-puan, poin paling penting bila berhadapan dengan hadis mutasyabihat ini adalah tidak boleh sama sekali mengambil hadis ini secara literal. Tak boleh ambil hadis ni, faham hadis ni secara literal, word by word, tak boleh. Dia ada cara lain. Sama ada tafwid, sama ada takwil, sama ada dengan kita memahami dengan cara kiasan dan sebagainya. Tidak boleh sama sekali untuk memahami hadis ini, hadis-hadis mutasyabihat ini dengan cara literal. Cara literal ni maksudnya ambil zahir lah, zahir je. Hadis tu kata macam ni, kita terus pegang pada zahir hadis. Itu satu perkara yang sangat bahaya kepada sesiapa yang mungkin mengikuti pengajian saya daripada awal lagi. Mereka boleh nampak apa bahayanya apabila pegang pada hadis-hadis mutasyabihat ini secara literal. Kita dah bagi contoh, kita dah huraikan, alhamdulillah, bahaya memahami hadis-hadis mutasyabihat tanpa kaedah, dengan kaedah dan cara yang sepatutnya. Ya, alhamdulillah. Jadi kita teruskan pada pagi ini dengan membaca satu lagi hadis yang hukum dia adalah hadis mutasyabihat. Iaitu satu hadis yang seolah-olah menyatakan Allah Subhanahu wa taala itu ada bentuk. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu ada bentuk. Ya, alhamdulillah. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada siapa-siapa yang bersama dengan kita. Ni ada komen daripada Puan Alia Zahra hadir min USJ 3 Selangor. Masya-Allah, terima kasih Puan kerana bersama. Kemudian, Assalamualaikum Ustaz, boleh tahu macam mana nak dapatkan kitab ni? Kitab ni boleh beli dekat Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Kitab ini telah diterjemahkan dan disebarkan oleh Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Baik, sahabat-sahabat, hari ini kita baca satu hadis ya. Ya, cuba kita tengok apa masalah, apa isunya dengan hadis ini sehingga hadis ini digolongkan sebagai hadis mutasyabihat. Okey? Baik, sambil-sambil tu tuan-tuan bolehlah nak komen-komen dekat ruangan komen tu kalau ada apa-apa soalan, kalau ada apa-apa nak tambah, kalau nak beritahu kalau ada bunyi tak jelas ke, ataupun apa yang saya sampaikan ni tak faham ke, boleh komen dekat ruangan komen tu ya. Ruangan komen tu bebas. Silakan, tak ada apa-apa masalah. Nak tanya soalan, nak bertanya khabar, tu pulang. Ya, boleh komen ke ruangan komen tersebut. Ada beberapa tajuk yang kita belajar sebelum ni, tajuk-tajuk yang agak panas dan sensitif tuan-tuan dan puan-puan. Contohnya, tajuk yang menyatakan, mengkritik pandangan yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala itu berada di langit.
Kan? Ini antara topik yang paling penting lah yang saya tengok perlu ditengahkan kepada masyarakat kita, kerana boleh jadi ada sebahagian masyarakat awam mereka beranggapan, bukan setakat beranggapan, berkeyakinan, mempercayai bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu duduk di langit. Allah Subhanahu Wa Taala berada di langit. Ini satu kepahaman yang sebenarnya bercanggah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah beriktikad bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu mukhalafatuhu lil hawadith, dan Allah Subhanahu Wa Taala itu sifatnya adalah qiyamuhu binafsih. Qiyamuhu binafsih maksudnya apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu berdiri dengan sendirinya. Maksud berdiri dengan sendirinya maksudnya apa? Maksudnya adalah tidak berharap sama sekali kepada apa-apa yang selain Allah. Allah tidak pernah berharap kepada apa-apa pun. Allah tidak pernah memerlukan kepada apa-apa sekalipun. Ya, jadi bagaimana kita nak menyatakan Allah itu berada di langit? Kerana ayat tersebut seolah-olah menunjukkan Allah memerlukan kepada langit. Allah memerlukan kepada satu tempat. Allah berada di satu tempat, maksudnya Allah memerlukan kepada tempat itu. Wal'iyadhu billah. Saya berada dalam rumah. Saya memerlukan rumah ni. Kan? Keberadaan saya dalam rumah menunjukkan kepergantungan dan keperluan saya kepada rumah ni. Duduknya saya di atas kerusi menunjukkan saya memerlukan kepada kerusi ini. Saya bergantung kepada kerusi ini. Kalau tak ada kerusi ini, saya nak duduk mana? Kalau tak ada rumah ni, saya nak duduk mana? Jadi ayat yang menyatakan Allah itu duduk di langit secara tidak langsung menunjukkan bahawa seolah-olah Allah memerlukan kepada langit. Allah berharap kepada langit. Sedangkan itu adalah satu perkara yang mustahil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu antara sifat yang wajib bagi Allah Taala itu qiyamuhu binafsih, berdiri dengan sendirinya tanpa mengharapkan, memerlukan kepada apa jua sesuatu pun. Ini satu perkara sangat penting untuk kita faham. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, sifat Allah Subhanahu Wa Taala juga adalah mukhalafatuhu lil hawadith. Sifat yang wajib bagi Allah Taala adalah mukhalafatuhu lil hawadith. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala sifatnya adalah berbeza, bercanggah dengan sifat sekalian makhluk. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah serupa dengan apa-apa makhluk sekalipun. Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh disamakan dengan apa-apa makhluk sekalipun. Ya, tak boleh. Sebab sifat Allah itu mukhalafah lil hawadith. Sifat Allah itu bercanggah dengan berlawanan dengan sifat-sifat makhluk. Kalau kita ni makhluk, kita memerlukan tempat. Saya memerlukan tempat di atas kerusi ke, dalam kereta ke, dalam rumah ke, kita ada tempat. Maka yang mempunyai tempat itu adalah sifat makhluk. Bagaimana kita nak menyatakan bahawa Allah itu mempunyai tempat, sedangkan itu sifat makhluk? Inilah tuan-tuan dan puan-puan, satu kepahaman yang perlu kita perbaiki daripada mungkin kecil lagi kita kena mendidik anak-anak kita untuk memahami akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang mengikut manhaj metodologi ulama Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Ya, di mana akidah ini dengan jelas telah mendidik kita semua agar jangan sesekali menisbahkan apa-apa sifat makhluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru, ya, pada hari ini kita sambung pula dengan topik yang lain, yang hadisnya itu lebih kurang daripada segi maknanya, iaitu menisbahkan kepada Allah sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak tengok macam mana cara nak memahami hadis ini. So, kalau kita faham dengan cara zahir, cara literal, maka maksudnya kita dah menisbahkan kepada Allah sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Habis kalau tak faham secara literal, nak faham macam mana pula? Ni kita nak mengaji ni. Ya, inilah tuan-tuan dan puan-puan, satu kitab yang mengupas tentang metodologi para ulama di dalam memahami hadis-hadis mutasyabihat. Ya, sangat penting.
sangat penting untuk kita memahami, mempelajari kitab ini demi nak menjaga akidah kita daripada tersasar daripada metodologi ahli sunnah wal jamaah. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sambung. Kita bacalah ya. Kitab ni. Muka surat. Muka surat berapa? Muka surat ni, muka surat 24. Ya, daripada kitab ni, ya, Kitab Fathul Mu'in, muka surat 24. Tajuknya adalah kritikan terhadap bab menetapkan bentuk bagi Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam bab ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan kata beliau bahawa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, "Khalaqallahu Adam alaihi salam ala suratihi tuluhu 60 dhira'an." Maksud dia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Nabi Adam dalam bentuknya. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Nabi Adam dalam bentuknya. Tinggi beliau ialah 60 hasta. Okey? Cuba kita faham apa maksud dia. Ya, Allah Subhanahu wa taala, di sini ada dua pihak tuan-tuan ya. Dua pihak ya. Masya-Allah, bersama dengan kita pada pagi ini juga sahabat saya ya, Al-Fadil Al-Ustaz Al-Habib Ibrahim Aidrus. Assalamualaikum, mubarak. Nafa'anallahu bi ulumikum wa ulum masyayikhina fid dharain. Amin. Ya, terima kasih sahabat-sahabat yang bersamalah ya. Masya-Allah, tabarakallah, barakallahu fikum Habib, jazakumullah khair. Wa kadzalika nafa'anallahu bikum wa bi barakatikum insyaallah taala. Jadi hadis ni tuan-tuan dan puan, ada dua pihak, ada dua cara kita nak faham. Satu cara yang tak betul, satu cara yang betul. Cara yang tak betul nak faham hadis ni macam mana? Cara tak betul faham hadis ni maksudnya Allah ciptakan Nabi Adam mengikut bentuk Allah. Dan hadis ni kata Allah menciptakan Nabi Adam dalam bentuknya. Nya tu kembali kepada Allah. Ini cara tak betul nak faham hadis ni. Maksud dia, bentuk Nabi Adam tu sama dengan bentuk siapa? Bentuk Allah. Ini cara faham yang tak betul. Allah cipta Nabi Adam mengikut bentuk Allah. Maksudnya Nabi Adam tu seolah-olah mengikut bentuk Allah Subhanahu wa taala. Sudahnya kita faham macam mana? Sudahnya kita akan faham Allah itu bentuknya seperti Nabi Adam. Betul tak? Kalau kita ambil literal macam tu, kita faham macam tu. Allah cipta Nabi Adam mengikut bentuk Allah. Maksudnya Allah tu sama bentuk dengan Nabi Adam. Habislah kalau akidah macam ni. Itu saya kata tadi tak betul. Tak betul. Bukan maksudnya Allah mencipta Nabi Adam itu dengan bentuk Allah. Bukan macam tu. Ini cara yang tidak tepat memahami hadis ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan, bukan sedikit orang yang tergelincir akidahnya kerana memahami hadis ini dengan cara yang tak betul saya sebutkan tadi tu. Ada orang yang salah faham hadis ni. Salah faham hadis macam mana? Macam saya cakap tadi, Allah cipta Nabi Adam dengan bentuknya Allah Ta'ala. Maka bentuk Nabi Adam sama dengan bentuk Allah. Maksudnya Allah ada bentuk dan bentuk Allah sama dengan Nabi Adam. Habis. Ini namanya sesat. Wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah. Ya, semoga selamat tuan-tuan dan puan-puan daripada kesesatan akidah. Jadi tu cara tak betul nak faham hadis ni. Maksudnya nya tadi tu Allah menciptakan Nabi Adam dengan bentuknya. Nya tu kita anggap dia tu sebagai Allah. Maksudnya Allah mencipta Nabi Adam dengan bentuk Allah. Itu cara yang tidak tepat. Walaupun ada sebahagian orang memahami hadis itu dengan cara tersebut, tapi jelas cara faham hadis itu tidak tepat kerana boleh membawa kepada kita nak menyatakan Allah ada bentuk dan bentuk Allah sama dengan Nabi Adam. Apa maksud sama dengan Nabi Adam? Kita ni ikut bentuk Nabi Adam. Kita ni rupa manusia ni
Ada kepala, ada mata, ada muka, ada gini, ada janggut lah ni. Ini bentuk Nabi Adam lah ni. Maksudnya, bila faham hadis ini secara zahir, secara literal, maksudnya seolah-olah difahami Allah ada bentuk Allah itu seperti manusia. Wal'iyadzubillah, tuan-tuan dan puan-puan, apa beza akidah ini dengan akidah Yahudi, Nasrani, yang mereka menganggap Tuhan itu sebagai makhluk, ada manusia, ada kepala, ada kaki, ada tangan. Apa beza akidah seperti ini yang menganggap Allah ada bentuk dan bentuk Allah seperti manusia? Apa beza akidah ni dengan akidah golongan Yahudi, Nasrani yang beranggapan bahawasanya Allah itu serupa dengan manusia? Wal'iyadzubillah. Jadi tuan-tuan dan puan, nak bagi tahu, jangan fikir, jangan faham lagu tu. Jangan faham hadis ini di lagu tu. Habis macam mana nak faham ustaz? Ni kita baru nak mengaji ni. Cara kedua nak faham hadis ni. Inilah cara ahli sunnah wal jamaah yang seperti kita akan saksikan. Dia punya penjelasan dia adalah Allah menciptakan Nabi Adam dalam bentuknya. Maksud dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi Adam dalam bentuk Nabi Adam tu sendiri. Nya ni kembali kepada Nabi Adam, bukan kembali kepada Allah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang mungkin pernah mempelajari bahasa Arab, ya, al-asatidzah yang berada bersama dengan saya ni, pasti mereka mengetahui apa maksud dalam bahasa Arab ada dhamir. Ada sistem dhamir. Bila belajar nahwu ke saraf ke, kita belajar dhamir. Dhamir ni maksudnya apa? Kata ganti nama lah. Dhamir ni kata ganti nama. Dhamir ni sangat penting dalam ilmu bahasa Arab. Kalau tak faham bab dhamir, maka habislah bahasa Arab kita akan tunggang langah. Ya. Contoh dhamir yang saya nak bagi tahu ni. Contoh je nak bagi faham dhamir ni apa. Ahmad telah pergi sekolah. Keretanya rosak di tepi jalan. Kan? Ahmad pergi sekolah naik kereta. Keretanya rosak tepi jalan. Keretanya tu kembali kepada siapa? Nya tu akan kembali kepada siapa? Kembali kepada Ahmad. Betul. Ahmad pergi sekolah naik kereta. Kereta Ahmad. Ahmad punya kereta rosak tepi jalan. Jadi keretanya tu kembali kepada Ahmad. Tu cara kita nak fahamnya tu. Cuba kalau kita buat ayat macam ni. Saya nak tengok. Kita nak tengok sama-sama. Ahmad dengan Zaid pergi sekolah naik kereta. Keretanya rosak tepi jalan. Saya nak tanya. Ahmad dengan Zaid pergi sekolah naik kereta. Keretanya rosak tepi jalan. Agak-agak lah. Nya di sini, kereta siapa yang rosak? Saya ulang balik ayat ni. Ahmad dan Zaid pergi sekolah naik kereta. Keretanya rosak tepi jalan. Kereta siapa yang rosak ni? Nya tu kembali kepada siapa? Nya tu kembali kepada Ahmad ke? Kepada Zaid. Ini masalah ataupun kemusykilan dalam bab dhamir. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kemusykilan ni tak ada. Tidak akan wujud kemusykilan ini sama sekali kerana dalam bahasa Arab ada kaedah yang cukup jelas. Nanti kita akan sebutkan kaedah tu lah. Tak boleh nak sebut awal sangat, nanti kan pening. Ya, kalau ustaz-ustaz dia tak ada masalah. Kan? Kalau dah faham bab dhamir, insya-Allah memang jelas lah kaedah-kaedah dhamir ni macam mana. Ya'udu dhamiru ala aqrabil madhkur ataupun aqrabil musamma. Okey, yang tu kita akan sebut kejap lagi lah. Cuma nak bagi tahu apa maksudnya kalau dhamir dalam bahasa Arab dan apa kepentingan untuk mempelajari dhamir ini. Seperti dalam hadis ni. Ya. Saya dulu mengajar sikit-sikit lah dengan sahabat-sahabat, mengajar ilmu nahwu ni. Bila sampai kepada bab dhamir, saya suka cakap dekat sahabat-sahabat saya. Saya kata belajarlah bab dhamir ini dengan bersungguh-sungguh, jangan main-main. Kerana orang kalau tak faham bab dhamir ini boleh menyebabkan dia jadi mujassimah terus. Kalau tak faham bab dhamir, dalam ilmu nahwu ni, boleh membawa seseorang menjadi mujassimah ataupun musyabbihah. Walayadu billah.
Kan, orang yang dengar tu dia terkejut. Macam mana tak faham domir, tak faham kata ganti nama ni boleh menyebabkan orang menjadi mujassimah ataupun musyabbihah. Macam mana tak faham? Maka saya pun jelaskan, saya gunakan hadis ini sebagai contoh. Inilah contoh hadis. Kalau kita tersilap di dalam memahami kata ganti nama ni, domir ni, habislah tuan-tuan. Allah menciptakan Nabi Adam mengikat bentuknya. Nya ni kembali kepada siapa? Adakah nya ini kembali kepada Allah? Maka kalau macam tu kita akan faham Allah cipta Nabi Adam mengikut bentuk Allah. Maksudnya Allah ada bentuk, dah bentuk Allah sama dengan makhluk. Habis. Kecelaruan kesesatan dalam akidah. Wal'iyadzubillah. Tapi ulama' Nahu faham macam mana? Ulama' Nahu, ulama' ahli sunnah wal jamaah faham Allah mencipta Nabi Adam mengikut bentuknya. Nya tu kembali kepada Nabi Adam semula. Maksudnya Allah cipta Nabi Adam mengikut bentuk Nabi Adam tu sendiri. Apa maksudnya? Kejap lagi kita beritahu. Cuba nak clearkan satu point sahaja. Allah cipta Nabi Adam mengikut bentuknya. Nya tu jangan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata ganti namanya itu tidak boleh sama sekali kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh dengan apa jua cara sekalipun. Kerana apa? Kerana ia menyebabkan kita beranggapan bahawa Allah ada rupa, Allah ada bentuk dan rupa bentuk Allah itu sama dengan makhluk. Wal'iyadzubillah. Maka kata ganti nama mesti patah balik. Ya'udu ila aqrabil madhkur. Mestilah dhamir itu patah balik kembali kepada Nabi Adam. Jangan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, ini adalah kepahaman mafhum secara ringkas, bayang-bayang kasar sebelum kita nak baca apakah yang ditulis, yang dijelaskan oleh pengarang kitab Al-Allamah Sayyidi Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari dalam kitab beliau yang bertajuk Fathul Mu'in bi Naqdi Kitabil Arba'in. Masya Allah, tabarakallah, sahabat-sahabat, bersama dengan kita juga Tuan Muhammad Abid Ali. Assalamualaikum Ustaz dan sahabat pendengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada Tuan Muhammad Abid dan juga kepada sahabat-sahabat semua. Wah ni, kita tengok saya nak baca ni apa kata-kata musannif pengarang kitab ni. Masya Allah. Cuba tengok tuan-tuan. Ada pihak yang menggunakan hadis ini untuk menetapkan bahawa Allah ada rupa dan bentuk. Okey, apa kata Syed Abdullah? Ni ulama ahli sunnah wal jamaah ni. Ulama hebat. Beliau hebat dalam ilmu hadis, hebat dalam ilmu fiqh, beliau hebat dalam ilmu akidah. Beliau ni salah seorang ulama yang paling hebat yang pernah ada pada kurun ke-14. Siapa tak percaya boleh tengok kitab-kitab dia lah. Alhamdulillah. Masya Allah. Tuan Guru Ustaz Muhammad Izzaddin, barakallahu fiikum syekhuna. Bil'aks antum syekhuna. Lastu ada syekhukum. Terima kasih. Jadi Sayyidi Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari rahimahullah adalah seorang ulama kibar ahli sunnah wal jamaah pada abad ini yang telah mengarang ratusan kitab dalam pelbagai topik yang berbeza seperti ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu tauhid, ilmu fiqh. Dan beliau adalah seorang ulama hebat sehingga anak-anak murid beliau itu menjadi orang-orang hebat. Siapa anak murid? Syed Abdullah Ghumari. Itu contohnya mantan mufti Mesir, Syekh Ali Jum'ah, Al-Muhaddith Al-Kabir, Syekh Mahmud Sa'id Mamduh. Siapa lagi anak murid dia? Guru kami Al-Allamah Sayyidi Abdul Mun'im bin Siddiq Al-Ghumari. Wah, ramai sangat dah tuan-tuan. Ramai betul anak-anak murid kepada Syekh Abdullah bin Siddiq Ghumari. Masya Allah, Syekh Jamal Faruq di Mesir. Masya Allah, Syekh Muhammad Ibrahim kita ni. Ini barisan anak-anak murid kepada Syed Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari rahimahullah. Nak tengok hebat tak hebat? Dengan kitab beliau yang lebih 100. Masya Allah, banyak kitab-kitab hasil karangan dia. Dengan anak-anak murid yang menjadi hebat-hebat seperti Syekh Ali Jum'ah, Syekh Mahmud, Syekh Ibrahim kata ni. Masya Allah. Jadi kita boleh tengok hebat tak hebat Syed Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Kita tengok apa komen beliau pada hadis ini. Kita tengok apa komen beliau pada hadis ni. Syed Abdullah menyatakan,
menggunakan dalil hadis ini sebagai hujah untuk menetapkan bentuk bagi Allah adalah merupakan keterlampauan yang sangat keji. Ambil hadis ni untuk menetapkan Allah itu ada rupa dan bentuk, itu kata Syed Abdullah merupakan keterlampauan. Keterlampauan yang sangat keji. Saya baca daripada kitab ni, kitab Fathul Mu'in binaqdi Kitabil Arba'in. Terjemahan Ustaz Hakim daripada Morocco. Dicetak dan disebarkan oleh Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Siapa kalau nak beli, boleh beli dekat Jabatan Mufti. Siapa ada buku ni, boleh buka muka surat 25 ni. Saya tengah baca muka surat 25. Okey. Sesungguhnya dhamir, kata Syed Abdullah Ghumari. Sesungguhnya dhamir, iaitu kata ganti nama pada kalimat suratuhu. Ni yang kita baca tadi, hadis tadi, hadis tadi tuan-tuan. Khalaqallahu Adam alaihi salam ala suratihi. Suratihi, Allah menciptakan Nabi Adam di atas bentuknya. Maka Syed Abdullah kata, dhamir kata ganti nama pada bentuknya itu dikembalikan kepada Nabi Adam alaihi salam kerana beliaulah yang paling dekat. Ya, alhamdulillah. Saya segan untuk mengupas tentang perihal-perihal ini kerana saya rasa ramai yang ada yang mendengar ini daripada kalangan para ustaz-ustaz. Masya-Allah, Ustaz Iskandar daripada Rembau, Al-Fadil Ustaz Izzadin, Al-Fadil Habib Ibrahim Aidrus, masya-Allah, barakallahu fikum. Saya segan dan malu untuk bercakap di hadapan para asatidzah al-fudala ini. Saya harap kalau ada apa-apa saya tersilap, mohon tegurlah. Mohon tegur saya kalau penerangan saya tak tersasar ke, tersalah ke. Minta sahabat-sahabat tolong tegur saya, insya-Allah. Semoga ada manfaat untuk diri saya dan juga para sahabat-sahabat semua. Okey, jadi Syed Abdullah Al-Ghumari menyatakan kata ganti nama pada bentuknya itu mesti dikembalikan kepada Nabi Adam. Kerana beliaulah yang paling dekat. Allah mencipta Nabi Adam mengikut bentuknya. Okay. Nya tu kembali kepada yang paling dekat dengan dia, iaitu kalimat Nabi Adam. Ini kaedah ilmu nahu. Ad-dhamiru ya'udu ila aqrabil mazkur. Ataupun ad-dhamiru ya'udu ila aqrabil musamma. Dhamir itu mesti patah balik kepada al-mazkur ataupun al-musamma yang paling dekat dengan dia. Macam contoh saya bagi contoh tadi contohnya. Contohnya saya kata Zaid dengan Ahmad pergi ke sekolah naik kereta. Keretanya rosak. Zaid dengan Ahmad pergi sekolah naik kereta. Keretanya rosak. Nya tu siapa? Zaid ke Ahmad? Mana satu ni? Nya ni siapa? Nya ni siapa? Kereta siapa rosak? Kereta Zaid ke kereta Ahmad? Kalau mengikut kaedah nahu, yang rosak itu mesti ni, nombor 2 ni. Iaitu kereta apa? Kereta Ahmad. Kereta Ahmad yang rosak. Zaid dan Ahmad pergi sekolah naik kereta. Keretanya rosak. Jadi keretanya tu kembali kepada Ahmad sebab dia paling dekat dengan kalimatnya tu. Zaid dia dah ke depan. Kemudian Ahmad. Ahmad ni dekat dengan kalimatnya kan. Maka dia nya tu Ahmad lah. Macam tu lah. Minta maaf kalau tak faham. Itu contoh bagi nak mentatbikkan kaedah ad-dhamir ya'udu ila aqrabil mazkur. Kata ganti nama tu dikena patah balik kepada yang paling dekat dengan dia. Ataupun saya bagi contoh satu lagi, mudah-mudahan kita cuba faham sama-sama. Zaid, Ahmad, Omar, Ali. Zaid, Ahmad, Omar, Ali. 4 orang ni. Pergi sekolah naik kereta. Okay, pergi sekolah naik kereta. Keretanya rosak. Keretanya rosak ataupun kereta dia rosak. Okay, saya nak tanya lah. Kereta dia ni kereta siapa yang rosak ni? Ada 4 orang Zaid, Ahmad, Omar, Ali. 4 orang. Kereta siapa? Salah satu ni siapa? Siapa punya kereta rosak ni? Maka kalau ilmu nahu kita, ilmu nahu mengajarkan kita
Maksud kereta rosak tu kembali kepada the last one, yang terakhir, iaitu yang paling dekat dengannya tadi. Maka yang rosak tu kereta Ali. Zaid, Ahmad, Omar, Ali pergi sekolah naik kereta dia rosak. Dia tu mesti kembali kepada yang Ali sebab dia paling last disebut. Yang paling last disebut itu nya tu. Jadi Allah menciptakan Nabi Adam mengikut bentuk nya. Okay, nya ni agak-agak kembali kepada mana? Yang Allah ataupun Nabi Adam. Mengikut kaedah ilmu nahu dan mengikut metodologi ahli sunnah wal jamaah, dia mesti kembali kepada Nabi Adam. Maksudnya Allah mencipta Nabi Adam mengikut bentuk Nabi Adam. Ustaz, macam mana Ustaz? Macam mana Allah cipta Nabi Adam mengikut bentuk Nabi Adam? Sabar dulu. Maksud hadis tu kejap lagi kita terangkan. Ini nak bagi tahu satu je. Dhamir, kata ganti nama, bentuknya mesti kembali kepada Nabi Adam, jangan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari, sesungguhnya dhamir, iaitu kata ganti nama, pada kalimat suratihi, atau bentuknya, itu mesti dikembalikan kepada Nabi Adam AS kerana beliaulah yang paling dekat. Ini kaedah nahu dia. Dia paling dekat dengan dhamir, nya. Perkara ini disokong dengan sabda Nabi SAW, tuluhu situna zira'an. Tingginya 60 hasta. Tingginya 60 hasta. Tingginya, Tingginya 60 hasta. Nak tanyalah, nya ni siapa? Takkanlah kita nak terjemah nya ini kepada Allah. Habis rosaklah tuan-tuan. Kalau nya tu kita terjemah Allah macam mana? Tinggi Allah itu 60 hasta. Wal'iyadu billah. Allah tu 60 hasta tinggi dia. Allah tu 60 hasta tinggi dia tuan-tuan. Habislah. Ya? Celaru akidah. Rosak akidah. Jadi tingginya di sini of course lah Nabi Adam. Tinggi Nabi Adam. Allah cipta Nabi Adam tu 60 hasta. Maka suratihi dengan tulihi kembali kedua-duanya kepada Nabi Adam. Jelas, benda jelas. Selain itu, ianya disokong juga dengan hadis lain yang berkaitan dengan ahli syurga. Nabi SAW bersabda, mereka sesekali tidak cemburu sama satu sama lain dan mereka dalam bentuk bapa mereka iaitu Nabi Adam yang tingginya 60 hasta. Kan? Jadi siapa yang tinggi 60 hasta ni? Nabi Adam. Jadi hadis tadi yang menyatakan tuluhu situn, tingginya adalah 60 hasta, maksudnya Nabi Adam lah. Bukannya Allah itu tingginya 60 hasta. Tak boleh ya, tak boleh. Tak boleh beranggapan begitu. Kemudian di sini pengarang kitab iaitu Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari menambah lagi menyatakan, beliau menukilkan kata-kata daripada Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadis yang kita baca tadi tuan-tuan, itu hadis yang menyatakan Allah telah mencipta Nabi Adam dalam bentuknya. Hadis itu riwayat dalam Sahih Bukhari. Maka hadis itu sahih lah. Tiada siapa boleh mendakwa hadis itu tidak sahih. Jangan kita mendakwa hadis itu dhaif ataupun hasan. Tak boleh. Sebab ada dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari sahih lah. Nak sembang apa lagi, hadis itu dah ada dalam Sahih Bukhari. Daripada sudut sahih memang sahih sungguh. Jangan petikai, tak boleh petikaikan daripada sudut sahih atau dhaif. Hadis itu sahih. Sebab dalam Sahih Bukhari. Dan bila hadis itu dalam Sahih Bukhari, Sahih Bukhari itu telah disyarahkan oleh seorang ulama besar umat ini, iaitu Al-Imam Amirul Mukminin Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam satu kitab yang sangat masyhur, iaitu kitab Fathul Bari fi syarhi Sahih Al-Bukhari. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani telah sebut dalam kitab beliau Fathul Bari ketika mensyarahkan hadis ini. Ibnu Hajar kata apa? Maksud hadis ni Allah telah mewujudkan Nabi Adam AS dalam bentuk Nabi Adam sendiri dan bentuk tersebut tidak berubah walau sedikit pun ketika baginda meningkat usia. Maksud dia bentuk Allah Ta'ala ciptakan bentuk Nabi Adam dan bentuk itu kekal walaupun Nabi Adam telah meningkat usia.
kita ni sekarang ni ada janggut. Macam ni bentuk kita kan. Kita ni bila jadi tua 60 tahun dah tak sama dah. Ni dah berubah ni. Jadi putih mungkin. Ni rambut dah mungkin dah tak ada. Muka, kulit dah berkedut. Jadi berubah. Bila meningkat usia berubah. Tapi Nabi Adam AS meningkat usia tidak berubah. Tidak berubah. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi Adam sebagai seorang lelaki yang sempurna dan kekal bentuknya semenjak ditiupkan roh ke dalam dirinya. Maksudnya bentuk Nabi Adam itu kekal daripada mula sampai habis. Itu maksudnya Allah menciptakan Nabi Adam itu mengikut bentuknya, iaitu bentuk Nabi Adam. Boleh juga kalau kita nak fahami, maksud dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan bentuk ataupun gambaran Nabi Adam AS terlebih dahulu. Setelah gambaran dan bentuk Nabi Adam dah ada, barulah Allah ciptakan diri zat Nabi Adam AS. Maka Allah cipta diri ataupun zat Nabi Adam ini mengikut bentuk yang Allah dah cipta terlebih dahulu. Kalau bahasa orang senang faham ni, prototype. Allah telah menciptakan prototype Nabi Adam dulu. Bentuk Nabi Adam tu dah cipta dulu dah. Lepas itu barulah Allah Ta'ala ciptakan diri bentuk Nabi Adam tu. Ini maksudnya, macam mana, apa maksud Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam mengikut bentuk Nabi Adam tu sendiri. Okay? Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menyatakan dhamir ini juga merujuk kepada Nabi Adam. Nabi Adam ni dhamir ala suratihi. Itu juga kembali kepada Nabi Adam, kata Ibnu Hajar. Ibnu Hajar pun bersetuju bahawasanya dhamir suratihi, hi itu kembali kepada Nabi Adam, bukannya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Panjanglah juga tuan-tuan dan puan-puan ulasan dan juga syarah daripada Said Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Ya. Beliau di sini, tengok ya. Saya cuba baca, saya pilih-pilih ya, pilih-pilih apa yang penting ya untuk kita. Said Abdullah kata ramai di kalangan ulama yang telah mengingkari hal ini. Mengingkari hal ini maksudnya mengingkari bahawasanya dhamir kata ganti nama itu boleh kembali kepada Allah. Ya. Mengingkari bahawasanya kata ganti nama itu kembali kepada Allah. Ramai ulama mengingkari perkara ini. Antara yang memahami hadis ini dengan makna literal zahir adalah Ibnu Qutaibah. Jadi ada juga ulama yang faham hadis tu mengikut cara zahir. Dengan memahamkan hadis tu secara zahir dengan literal tadi, mereka menyatakan bahawa Allah itu ada rupa. Mereka menyatakan Allah itu ada rupa, ada bentuk dan sebagainya. Salah seorangnya adalah Imam Ibnu Qutaibah. Beliau seorang ulama juga. Beliau seorang ulama juga, tapi ada pandangan beliau, beberapa pandangan beliau dalam akidah yang kita tak ambil. Ini adalah hakikat bagi semua ulama. Tidak ada ulama yang kita kena ambil, kita perlu wajib pegang semua kata-kata dia. Semua kata-kata ulama perlu ditimbang terlebih dahulu. Kita cek dulu bertepatan atau tidak dengan ahli sunnah wal jamaah. Kalau bertepatan, alhamdulillah kita ambil. Kalau tidak bertepatan, kita kata kita tak ambil. Jadi Imam Ibnu Qutaibah, walaupun beliau seorang imam besar, seorang ulama, tapi tidaklah semestinya semua pandangan-pandangan dia betul dan wajib diterima. Ya, di sini kita tengok Imam Ibnu Qutaibah ambil hadis ni secara zahir, secara literal. Beliau menyatakan Allah mempunyai bentuk. Tu dia. Imam Ibnu Qutaibah menyatakan Allah ada bentuk, namun bukan seperti bentuk-bentuk yang lain. Ini kata-kata Imam Ibnu Qutaibah. Kemudian dijawab oleh Syekh Abdullah Ghumari, pemahaman seperti ini juga adalah salah. Boleh tak kita kata Allah ada bentuk, tapi bentuk Allah tak sama dengan manusia, dengan makhluk? Kita kata masih salah lagi.
Masih salah lagi. Sebab bentuk itu sendiri tak boleh kita nak kata Allah ada bentuk. Walaupun kita kata Allah ada bentuk tapi tak sama dengan bentuk makhluk. Masih tidak cukup. Tidak cukup lagi. Sama juga orang kata Allah ada tangan tapi tangan Allah tak sama dengan makhluk. Tak cukup lagi. Tak boleh menisbahkan tangan dengan arti kata anggota badan kepada Allah. Maksudnya Allah ada anggota badan tangan tapi anggota badan Allah tangan itu tidak sama dengan makhluk. Tak boleh kita nak cakap macam tu. So, maksud anggota badan tangan tu sendiri adalah sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Di sini tengok Imam Ibn Qutaybah kata Allah ada bentuk tapi bentuk Allah tak sama dengan makhluk. Tetapi Syed Abdullah Ghumari menyatakan pemahaman seperti ini juga adalah salah. Kerana bentuk memerlukan kepada sesuatu yang mereka bentuk tersebut. Oh, Masya Allah. Satu benda bila ada bentuk, mestilah bentuk itu wujud kerana hasil perbuatan orang lain. Ni apa benda ni? Ni apa nama dia? Power bank. Power bank. Kenapa power bank bentuk dia macam ni? Kerana orang yang buat power bank tu dia buat bentuk macam ni. Suka hati dia lah dia nak buat bentuk macam ni. Kan? Mungkin ada power bank bentuk-bentuk lain. Macam mana? Kenapa power bank tu ada bentuk-bentuk lain? Sebab orang yang buat tu dia suka bentuk macam tu, dia buat macam tu. Macam tu lah apa jenis bentuk sekalipun. Bentuk itu wujud kerana ada tangan lain yang membuat bentuk itu. Yang mereka bentuk itu, yang mencipta bentuk itu. Walayyadubillah. Kalau kita terimalah kata-kata orang yang menyatakan Allah ada bentuk tapi tak sama dengan makhluk. Maka siapakah yang mereka bentuk bagi Allah? Kerana bentuk itu mesti direka oleh orang lain. Ya. Jadi tak boleh nak kata Allah itu ada bentuk. Sebab kalau Allah itu bentuk, siapa yang reka bentuknya Allah? Kan susah. Bercelaru kita. Jadi tidak boleh menyatakan Allah itu ada rupa bentuk. Kemudian ada lagi ulasan-ulasan beliau. Saya bacakan yang kesimpulan saja tuan-tuan ya. Maka jelaslah bahawa menyifatkan bentuk bagi Allah itu adalah dilarang. Kerana bentuk surah adalah sesuatu yang baharu, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala terpelihara dari segala sifat yang baharu. Bentuk rupa itu sendiri adalah makhluk. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sifatnya adalah mukhalafah bil makhluk. Maha suci Allah dari sifat yang tidak layak baginya. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa cukuplah apa yang kita baca daripada kitab ni. Walaupun di sana ada ulasan-ulasan dan lain, tapi saya rasa ulasan tersebut agak daqiq, detail dan terperinci yang mungkin menyebabkan kita takut kurang faham. Sebab ia bermain dengan ilmu nahwu, ilmu mantiq, ilmu balaghah dan sebagainya. Jadi kalau kita boleh fahamlah sedikit ulasan yang kita cuba sampaikan tadi berkaitan dengan hadis ini. Yang pertama, hadis yang menyatakan sesungguhnya Allah mencipta Nabi Adam mengikut bentuknya, maka nya di situ kembali kepada Nabi Adam, bukannya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah menciptakan Nabi Adam mengikut bentuk Nabi Adam, bukan mengikut bentuk Allah. Itu poin pertama yang paling penting kita nak faham. Yang kedua, dilarang sama sekali untuk kita menisbahkan sebarang bentuk ataupun rupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana bentuk dan rupa bentuk dan rupa ini adalah sifat-sifat makhluk, yang mana rupa dan bentuk ini memerlukan kepada kuasa lain, kepada orang lain untuk bentukkan, untuk mereka bentuk dan rupa tersebut. Kita ni manusia, rupa kita macam ni. Siapa reka macam ni? Siapa yang bentuk manusia jadi macam ni? Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kata Allah itu ada rupa dan bentuk, siapa yang mereka bentuk Allah Taala kalau macam tu? Wal'iyadzubillah. Ya, rosak. Jadi itu adalah sebab kenapa tidak boleh sama sekali menisbahkan rupa dan bentuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana rupa dengan bentuk itu adalah
sifat bagi sifat-sifat makhlukat. Ya. Baik sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, di sini ada satu soalan. Ya, di sini ada satu soalan. Ya, Ustaz Najib, ya, Ustaz Najib Nubahan kata jazakumullah khairan jazak. Barakallahu fikum Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz kerana datang, ya, sudi mendengar. Ya. Segan saya dengan ustaz-ustaz kita ni, masya-Allah. Ada soalan daripada Ustazah Nur Wardah. Ya, Ustazah menyatakan, Ustaz, Fir'aun menyatakan bahawa dia adalah Tuhan. Bermaksud dia adalah taghut, iaitu melampaui batas seperti disebut dalam Quran. Adakah sama juga kalau ada kalangan daripada kita taghut jika memikirkan ataupun bayangkan Tuhan seperti manusia? Memikirkan ataupun membayangkan Allah itu seperti manusia, itu ada kalanya berpunca daripada kejahilan. Kejahilan di dalam memahami ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah. Dia pun tak tahu ada kalanya bahawasanya tak boleh membayangkan Allah itu dalam bentuk manusia. Dia mungkin tak pernah belajar tentang sifat Allah, mukhalafatuhu lil hawadith. Mungkin dia tak pernah belajar dengan ustaz-ustaz, dengan tok guru, bahawasanya tidak boleh sama sekali beranggapan untuk membayangkan Allah itu dalam rupa bentuk. Kerana ilmunya tak ada. Minta maaf nak sebut. Kerana kejahilan dia dalam ilmu tauhid, ilmu akidah, dia terjebak dalam membayangkan Allah dalam bentuk manusia. Pastilah itu satu perkara yang sangat tak patut. Tinggal lagi tak adalah nak kata dia itu sama dengan Fir'aun. Tak adalah nak kata dia itu sama dengan Taghut. Kerana itu puncanya adalah kejahilan. Sedangkan Fir'aun itu bukan dia jahil. Fir'aun mengaku Tuhan bukan sebab sifat jahil dia, tapi kerana sifat takabur dia. Sifat terlalu membangga-banggakan diri dia sampai dia mengaku dia itu Fir'aun. Mengaku sebagai Tuhan. Sifat Fir'aun itu sifat takabur, sifat membesar diri. Nabi Musa dah jumpa si Fir'aun. Kata, kamu bukan Tuhan. Tuhan adalah Allah. Allah itu Tuhan, kata Nabi Musa dengan Nabi Harun. Apa kata Fir'aun? Tak, akulah Tuhan sebenar. Tengok, dia sombong sangat. Dia bangga sangat. Dia takabur sangat. Sampai bila Nabi Musa bawakan petunjuk hidayah pun dia tak nak terima. Bukan sebab Fir'aun itu jahil. Bukan sebab Fir'aun itu jahil, tapi dia sombong, takabur, meninggi diri. Di kalangan kita-kita ni maksudnya ada orang awam, masyarakat umum, yang mungkinlah dia membayang-bayangkan Allah Subhanahu Wa Taala, dia beranggapan Allah itu ada rupa, ada makhluk macam manusia. Bukan sebab dia takabur, bukan sebab dia sombong, tapi mungkin sebab dia tidak pernah belajar. Tidak mempunyai ilmu, dalam bahasa kita panggil jahil. Saya betul-betul pernah berjumpa dengan orang macam ni. Ya. Okey tuan-tuan ya, 5 minit lagi kita akan habis insya-Allah. Adalah dulu seorang mualaf. Seorang mualaf di Negeri Sembilan. Dia masuk Islam. Dia datang kursus mualaf di Pusat Dakwah Islamiah Paroi. PDI. Paroi datang kursus mualaf, banyak kali datang kursus. Tapi masa tu mungkin dia tak didedahkan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ni masa tu. Yalah, orang baru masuk Islam kan, takkan kita nak bentang akidah mukhalafatul lil hawadis qiyamuhu bi nafsihi. Kita yang bertahun-tahun dah masuk Islam pun belum tentu faham. Takkan orang mualaf baru masuk Islam faham bab wahdaniyah, faham bab mukhalafatul lil hawadis qiyamuhu bi nafsihi. Jadi mungkin dia tak belajar benda tu masa tu. Jadi sudahnya pada satu hari itu dia datang kursus, ustaz dalam kursus itu tanya, "Tuan apa khabar?" "Alhamdulillah sihat." "Macam mana? Ke rumah sembahyang tak?" Maka mualaf ni pun kata, "Alhamdulillah saya sembahyang di rumah, masya-Allah saya sembahyang. Saya sembahyang, saya sangat khusyuk sembahyang. Saya bila sembahyang saya sangat khusyuk. Bila saya sujud, saya merasakan seolah-olah Allah berdiri depan saya." Wah, sudah. Jadi time dia sujud, dia membayangkan Allah berdiri depan dia dalam bentuk sebagai manusia. Ataupun dia membayangkan Allah berdiri depan dia dalam bentuk patung. Dia terbawa-bawa. Agama dia yang sebelum dia masuk Islam, agama yang menyembah berhala, menyembah patung. Mereka nampak patung tu dia sembah. Jadi dia bila sembah, dia tahu patung tu ada depan dia kan. Terbawa. Pemikiran tu terbawa sampai masuk Islam.
Bila dia sujud, time solat, dia seolah-olah merasakan bahawa Allah berada di hadapan dia. Ustaz tu bila dengar pakcik malam ni cakap macam tu, pegang kepala lah dia. Wah, sudah macam ni pula dah, mana boleh. Jadi kenapa orang mualaf tu beranggapan ataupun menggambarkan Tuhan Allah tu dalam bentuk manusia ataupun macam tu? Sebab belum belajar lagi, ilmu tak cukup lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau Allah tak sayang ke kita, kalau Allah tak bagi kita ilmu, silap hari bulan, kita pun akan membayangkan Allah dalam bentuk rupa dan bentuk. Wal'iyazubillah. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala selamatkan kita daripada kejahilan. Allah tarik hati dan jiwa kita untuk belajar ilmu tauhid, ilmu akidah ni sikit-sikit. Kita tahu. Kalau tak tahu pun sekurang-kurangnya pada pagi ini kita tahu tak boleh, tidak boleh sama sekali beranggapan Allah rupa bentuk. Alhamdulillah, ini ilmu kita dapat, ilmu pengetahuan kita dapat, ilmu akidah, ilmu tauhid kita dapat sikit-sikit, menyebabkan kita selamat. Kan? Alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah. Di luar sana mungkinlah masih ramai lagi yang tak dapat ilmu yang kita dapat, yang menyebabkan mereka membayangkan Tuhan dalam bentuk manusia ataupun makhluk. Wal'iyadzubillah. Semoga selamat tuan-tuan dan puan-puan. Kita sama-sama doa, semua orang yang berada di sekeliling kita boleh mendapat ilmu seperti kita dapat, dan dengannya menyebabkan mereka berpegang di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah, di mana manhaj ahli sunnah wal jamaah itulah satu-satunya penjamin bagi kebahagiaan dan keselamatan kita di dunia dan juga di akhirat. Ya, insya-Allah taala. Terima kasih kepada sahabat-sahabat, tuan-tuan puan-puan yang dikasihi yang mendengar pada pagi ini bersama dengan kita Pak Ngah Tauhid. Masya-Allah tabarakallah. Tengok nama pun saya dah risau dah tuan-tuan ya. Pak Ngah Tauhid. Saya semoga Allah menjangkan usia, diberi kesihatan Al-Fadhil Ustaz Tariq Jafri. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya sebenarnya segan dan malu untuk mengajar kepada tuan-tuan sebab saya rasa mungkin di kalangan tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar ni ramai lagi orang yang lebih alim, lebih faham, lebih tahu daripada saya. Tinggal lagi sebagai satu perkongsian sahaja dengan harapan ada manfaat untuk diri saya dan juga ada manfaat untuk orang yang mendengar. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang bersama dengan kita. InsyaAllah ta'ala semoga ada rezeki untuk bertemu pada minggu hadapan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tangguh dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha min nuri shamsika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. InsyaAllah jumpa pada minggu hadapan dengan izin Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.